Ini dah tinggi sekali Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya muslimin muslimat, jawab dengan semangat insya-Allah. Itu satu doa yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Kita perlukan keselamatan. Assalamu, salam sejahtera. Assalamu, keselamatan ke atas kamu. Warahmatullah, rahmat Allah. Wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. Jadi ketiga-tiga perkara tu amatlah kita perlu, dan kalau kita dapat maka bahagialah kita dunia dan akhirat. Subhanallah. Sekali lagi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita saling mendoakan. Memberi salam itu sunat, menjawabnya adalah wajib. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai makhluknya yang terbaik. Kita bukan jadi kucing, kita bukan jadi lalat, nyamuk, kambing, tetapi Allah memilih kita untuk menjadi makhluknya yang terbaik. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Subhanallah. Dek, kamu boleh pusing dah pada ustazah, lepas tu dah boleh duduk. Okey, subhanallah. Biar statik saja. Ini pun saya ingat, lepas tu dah boleh, tak perlu pusing. Macam tu lah, supaya tak terganggu ni lagi ya. Sekejap. Saya ingat. Okey. Okey. Alhamdulillah, subhanallah. Setelah Allah memilih kita menjadi makhluknya yang terbaik, Masya Allah, Allah memilih pula kita untuk lahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaupun tanpa kita minta, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih nama, memilih roh, memilih jasad kita untuk lahir sebagai umat yang terbaik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman yang bermaksud kuntum, kamu, kalian. Siapa? Kita ni. Setiap orang yang ada di sini, setiap umat Islam. Allahu Akbar. Khaira ummatin adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Start daripada manusia yang pertama Nabi Adam sampailah yang terakhir, kitalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Tapi ada 3 syarat di situ untuk menjadi umat yang terbaik. Yang pertama, subhanallah, yang pertama syaratnya adalah Allahu Akbar. Allah berfirman, ayat tadi tu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah.
Jika kita meninggalkan 3 perkara ini, kita bukan di kalangan umat yang terbaik. Kita tak boleh mendabik dada, kita umat Nabi Muhammad, kita umat yang terbaik. Dan disebabkan hari ini umat Islam meninggalkan 3 perkara inilah menjadikan Islam itu lemah, tidak menjadi umat yang terbaik. Yang pertama, dalam firman Allah itu menyebutkan tentang perlunya kita menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf, sama ada dalam bentuk dalam situasi yang besar ataupun yang kecil. Bagi seorang pemimpin negara, wajib menjalankan kebenaran, menjalankan yang ma'ruf, menjalankan yang hak, subhanallah, memperbanyakkan perkara-perkara yang baik dalam masyarakat. Kemudian wajib bagi pemimpin mencegah kemungkaran yang boleh dikawal oleh kerajaan, oleh pemimpin. InsyaAllah satu hari nanti kita sempat, saat negara yang kita cintai ini mempunyai kekuatan dan kuasa untuk menyekat maksiat yang begitu besar, yang begitu banyak berleluasa di sebuah negara Islam. Sama ada araknya, sama ada judinya, sama ada pub-pub kelabnya, rasuahnya dan sebagainya. Subhanallah, rasuah tu yang tersembunyi, tetapi itulah punca kerosakan. Tetapi maksiat yang di hadapan mata, mengawal para artisnya dan sebagainya. Subhanallah, kawalan-kawalan seperti ini memang ada sebenarnya pada kuasa pemimpin. Dan kita alhamdulillah daripada dulu, Perdana Menteri, para pemimpin yang paling utama ada di kalangan umat Islam. Masya Allah. Boleh jadi belum ada kekuatan dan kita faham kita ada negara majmuk, tapi kita tidak boleh berhenti membuat kebaikan, membuat kemakrufan, kemudian mencegah kemungkaran dan beriman, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lahir sebagai manusia. Alhamdulillah kita dipilih menjadi umat Islam. Alhamdulillah Allah beri kita iman, sebab ramai jadi umat Nabi Muhammad tetapi tidak kenal Nabi Muhammad. Yang musyrik, yang bukan Islam, mereka juga adalah umat Nabi Muhammad tetapi tidak tahu bahawa Nabi Muhammad itu Nabi mereka. Ada yang tidak tahu, ada yang menafikan, ada yang enggan menerima. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun kita dipilih untuk mempunyai keimanan dan percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi pesuruh Allah, dan kita diberikan daripada sejak lahir ataupun mungkin ada yang mu'alaf mengenali siapa Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi nikmat untuk membaca, memahami Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Allahu Akbar. Jika dihitung-hitung, terlalu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bukan nak mendabik dada kita mulia. Kita dipilih menjadi manusia, makhluk yang terbaik. Kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Kelebihan yang terlalu banyak menjadi umat Nabi Muhammad. Umat yang terakhir sekali, tapi yang pertama dihisap. Umat yang terakhir sekali, pintu syurga tidak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad masuk dulu. Subhanallah. Umat yang terakhir sekali. Subhanallah. Tetapi umat yang hanya umat ini yang akan mendapat pertolongan daripada nabinya, dan itu permintaan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada nabi kelebihan membantu umatnya bila di mahsyar kelak. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian kita bukan sekadar jadi umat Islam, kita jadi orang mukmin, orang yang yakin dan percaya. Kemudian kita diberikan pula hidayah dan petunjuk. Tanpa hidayah, tanpa taufik, kita tidak mampu untuk sampai di sini pada saat ini. Hidayah, petunjuk, taufik, mudah fahamnya adalah kemampuan untuk mengikut petunjuk. Ramai orang dapat petunjuk, ramai orang tahu ada majlis ilmu, tapi bukan semua orang yang Allah permudahkan dan ada kekuatan untuk mengikut petunjuk tersebut. Ramai yang tahu ada kuliah malam ni, kita tahu ada yang keuzuran, dan kita tahu masing-masing berjaga-jaga. Sebab sekarang dalam situasi yang semakin meningkat, dan ini pun satu kejutan juga bagi saya. Sebab subhanallah, tahniah kepada pihak penganjur, Masya Allah. Sebab kita faham
Dalam keadaan situasi yang semakin naik ini, ramai yang mengambil tindakan untuk tidak pergi ke tempat yang berkumpul ramai orang dan sebagainya. Tetapi insya-Allah kita datang ke rumah Allah, kita mengharapkan dan kita berdoa dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu. Semuanya dia bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah makhluk Allah. Maka memintalah dengan Allah, kita makhluk, mohon perlindungan daripada kejahatan makhluk yang lain. Dalam surah Al-Falaq kan, kejahatan yang kita tidak tahu. Yang kita tahu kita nak berlindung daripada COVID sekarang ni, tapi hakikatnya banyak lagi kejahatan, banyak lagi bahaya yang kita tidak tahu, yang selama ni Allah lindungi setiap hari daripada kita. Padahal setiap hari kita sedut racun kan, udara tu bercampur dengan macam-macam. Tetapi alhamdulillah kita sihat, paru-paru kita selalu Allah servis. Walaupun kita tak pergi jumpa doktor, saya dah guna paru-paru 40 tahun. Nak servis lah, aircon kena servis, takkan paru-paru tak servis. Saya duduk kawasan dekat dengan kilang contohnya. Subhanallah. Kita tidak tahu sebenarnya hakikat setiap hari Allah lindungi kita daripada mara bahaya apa. Tetapi bagi yang beriman, Masya Allah, kita tenang, kita yakin, kita meminta dan mengharap kepada Allah. Dan bila berlaku musibah, maka musibah itu Nabi SAW dah sebut dalam hadis yang sahih. Bila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah," Sayyidatina Aisyah tanya berkenaan dengan wabak. Rasulullah menjawab, sesungguhnya wabak taun, ataupun sekarang memang ada ulama kata wabak COVID-19 ini boleh dikatakan sama dengan taun. Ada yang kata tak. Taun memang lebih dahsyat lah. Taun darah keluar daripada setiap rongga, hidung, mata, telinga, badan melepuh, darah keluar daripada setiap ni. Sebab itu dikatakan bila meninggal kerana taun dalam keadaan sabar dan beriman, bukan meninggal dalam keadaan tak solat, dalam keadaan beriman, maka ia dikira syahid. Dan bertahan dalam keadaan situasi itu pun dikira syahid. Dan kenapa ada persamaan seperti syahid di fisabilillah taun tu? Kerana kesan tubuh badan yang pesakit taun sama kesan dengan yang meninggal di medan perang. Kan medan perang darah memancuk sana sini, luka seluruh badan, darah keluar. Begitulah keadaan bila wabak taun, darah keluar daripada setiap liang roma apa semua. Dan ia teramatlah sakit, teramat dahsyat, sehingga kan orang yang sabar dan redha dengan ujian wabak taun itu diberikan syahid. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, Nabi sebut wabak itu bagi orang yang kufur, bagi golongan tertentu adalah satu bentuk kemurkaan Allah. Tetapi bagi orang yang beriman, wabak itu adalah satu rahmat. Satu rahmat. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah, terlebih dahulu tadi tu mukadimah ya, saya nak ucap terima kasih kepada pihak pengajuk iaitu Surau Baitur Raudah Saujana Rawang Selangor. Subhanallah, satu surau yang baru, katanya baru 3 tahun. Setahun sebelum Covid baru nak bertatih, baru nak bermula kan, baru nak imarah. Lepas tu Covid 2 tahun lebih kan. Dan katanya saya penceramah pertama lah selepas Covid ni, selepas tutup 2 tahun, tak ada program terbuka begini. Jadi alhamdulillah, subhanallah, Allah permudahkan. Bukan kalian yang bertuah, saya yang bertuah dapat datang ke tempat yang barakah ini. Sebab bila sesuatu tempat yang barakah boleh lihat pada surau, pada masjid. Jika hiduplah surau dan masjid, maka hiduplah hati manusia yang hidup di sekeliling tu. Sebab banyak tempat masjid surau, ada ramai umat Islam, tetapi masjid dan surau sunyi daripada umat Islam. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi tajuk kita ni, bahagiakan rumah tanggamu dengan salat. Okey, insya-Allah kita akan kupas tajuk ni. Terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Syarifuddin Abdul Wahab, pengerusi surau Baitur Raudah. Nama pun sedap, Baitur, rumah Raudah. Masya Allah, Baitur Raudah. Barisan Raudah ni maksud apa? Ingat Raudah Nabi ya. Nak ziarah makam Nabi SAW, kita panggil Raudah kan. Raudah ni ibarat seperti taman syurga. Raudah. Kenapa? Suara tak jelas ke?
Lepas tu dah check dah? Memang daripada tadi dia orang tak dengar? Dengar tapi mic dia kan. Okey, minta maaf ya, isu teknikal. Okey, subhanallah. Jadi tak boleh nak solve. Kamu dah check dengan kod situ tak tekan ke? Dah check. Okey, minta maaf ya di IG. Okey, subhanallah. Seterusnya barisan ahli jawatankuasa surau, pengusi-pengusi taman di bawah karya surau Baitul Raudah dan sekitar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan khusus kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman Makhtar. Kenal tak Ustaz tadi tu? Mungkin beliau kurang dikenali, tetapi bukunya sangat terkenal. Dan subhanallah, besar jasanya kepada umat Islam di Malaysia khususnya, kerana asbab penulisan beliau, ramai umat Islam mula mengenal Nabi Muhammad SAW dengan lebih detail. Dan banyak ceramah saya bila berkisah tentang rumah tangga Rasulullah, buku beliau ada rujukan nombor 1 saya. Sebelum, rujukan lain pun banyak juga. Banyak buku koleksi tentang rumah tangga Rasulullah, sunnah Nabi. Tapi wallahualam, buku penulisan Al-Fadhil Ustaz Luqman Makhtar, yang MC tadi tu, yang selalu kita jual, yang selalu saya guna, Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Ini buku yang kedua. Buku yang pertama warna purple gelap, buku yang ketiga warna kuning. Tiga-tiga ada tersusun di belakang tu. Tapi malam ni Ustaz Luqman minta supaya saya gunakan buku yang ketiga ni. Buku ni menghimpunkan siapa yang secara online, yang berhajat, sebenarnya bolehlah beli secara online. Ya, buku kedua, betul? Tak, saya sebut ni buku kedua. Saya sebut ini buku kedua, buku ketiga warna kuning. Buku pertama warna purple. Ini buku yang kedua adalah buku ini mengandungi banyak berkisah tentang bab rumah tangga dalam bab romantik. Bukan romantik sajalah, bagaimana Rasulullah menyerikan rumah tangga dengan hubungan-hubungan yang sangat cute, comel, dan kita boleh menangis membacanya, dan kita sangat terkejut dengan akhlak Nabi. Macam kita rasa, tak sangka, peliknya, sampai tahap ni akhlak Nabi. Subhanallah. Buku yang pertama menghimpunkan, dan buku yang pertama warna purple tu, purple gelap tu, bila saya baca, tersenyum sendiri. Sebab apa yang dilalui dalam rumah tangga kita hari ini, dilalui dalam rumah tangga Rasulullah. Memang betul lah, bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bahawasanya Rasulullah adalah contoh ikutan yang terbaik, yang paling sempurna. Allahu Akbar. Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Allahu Akbar. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat, dan orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allah berfirman lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada kita ni umat dia, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan Allah dosa-dosa. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, apa yang boleh mengatasi nikmat jadi hamba Allah, dicintai oleh Allah. Kita rasa sangatlah nikmat, sangat seronok bila suami cinta kita, bila kawan sayang kita, bila adik-beradik sayang kita, bila mak ayah sayang kita, bila anak sayang kita. Tetapi tidak ada yang lebih membahagiakan apabila kita dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Dan apabila kita mendapat cintanya Allah dan kita di kalangan orang yang dicintai oleh Allah, pasti Allah sentiasa menjaga kita, sangat dekat dengan kita, sangat cepat dalam mengabulkan permintaan dan doa kita.
Allah sentiasa memberikan kepada hati kita kekuatan untuk menghadapi ujian dan sebagainya. Jelas dalam firman Allah itu, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada kita ni, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan kamu akan diampuni Allah. Ikuti Nabi dari sudut akidah, ikuti Nabi dari sudut ibadah, ikuti Nabi dari sudut akhlak, ikuti Nabi daripada segala perlakuan Nabi, start bangun tidur sampai tidur balik. Allahu Akbar. Dan ikutan yang paling dekat dengan kita, iaitu dalam bab rumah tangga Nabi SAW. Kalau kita tanya, ada tak orang kat sini tak ada rumah tangga? Mustahil tak ada rumah tangga. Ya Ustazah, saya rumah teres setingkat, memang tak ada tangga. Rumah saya lift, rumah pangsa, apartment, kondo, lift, memang tak guna tangga. Kalaupun dia belum berkahwin, dia berada dalam sebuah rumah tangga mak ayah dia. Masya Allah. Dan sekiranya dia tak ada mak ayah, dia mungkin akan dijaga oleh keluarga angkat. Itu pun rumah tangga lah tu. Maksudnya tidak ada manusia yang tidak ada keluarga. Masya Allah. Dan kita tahu Rasulullah SAW banyak menunjukkan contoh tauladan dalam bab rumah tangga. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Ustaz Luqman Makhtar menulis banyak buku. Salah satu buku yang terbaru, Madinah Takkan Rebah. Ke Madinah Tidak Rebah. Macam itulah, Madinah Takkan Rebah. Betul? Betul? Subhanallah. Ada tak Madinah Takkan Rebah? Ada tak kat luar tu? Ada? Madinah Takkan Rebah? Ada? Tak ada. Ustaz, sempat lagi Ustaz nak balik. Rumah Ustaz, lorong A, rumah 30. Rumah 30, lorong A. Ustaz Luqman Makhtar, isterinya Ustazah. Sempat lagi Ustaz. Madinah Takkan Rebah ni, saya baca bab yang pertama, saya menangis. Dia adalah sebuah novel dan sangat luar biasa. Allah beri ilham. Ni bukan nak puji sebab harap apa-apa kat Ustaz bagi les banyak lagi ke saya jual buku Ustaz kan? Tak. Subhanallah, Allahu Akbar. Bab yang pertama memberi gambaran suasana kewafatan Nabi SAW. Bagaimana keadaan huru-hara para sahabat. Tuan-puan, di Malaysia ni ada banyak madrasah. Selepas meninggal Tok Guru, madrasah terkubur. Bukan di Malaysia je, seluruh dunia. Kebanyakannya begitu. Kalau Tok Guru satu pondok, Tok Guru satu madrasah meninggal, maka tutuplah madrasah tu. Tapi ada yang boleh disambung oleh anak, mungkin adik-beradik dan sebagainya. Mungkin ada, tapi dah tak sama dah. Bila tajuk Madinah Takkan Rebah, bagaimana bila Rasulullah SAW wafat, saat itu, muslimin-muslimat sekalian, para sahabat tak boleh terima peringkat awalnya. Bahkan kita tahu ada yang murtad sebab beriman kepada Nabi Muhammad. Soalannya Nabi Muhammad tak ada kekuatan dalam Islam ni. Sebab apa yang digambarkan oleh Rasulullah akan menawan Parsi, akan menawan Rom, akan menawan 2/3 dunia, belum nampak lagi. Madinah baru sedang mengukuhkan kedudukan. Baru melepasi fasa-fasa perang demi perang, Fathu Makkah, tiba-tiba Rasulullah wafat. Jadi mereka menjangkakan umur Rasulullah panjang lagi. Sebab apa? Tak nampak lagi ni di mana kekuatan tentera yang hebat nak menawan kuasa besar Rom dan Parsi yang disebut dalam hadis Nabi. Mereka membayangkan Nabi akan memimpin tu. Maksud mereka membayangkan jauh lagi lah masa mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana hebatnya didikan Rasulullah kepada para sahabat yang boleh meneruskan perjuangan Rasulullah tanpa Nabi Muhammad SAW. Sehingga Islam sampai kepada kita hari ini. Dan kisah dalam tajuk novel Madinah Takkan Rebah, ia sebuah cerita, tetapi daripada kita panggil untayan hadis-hadis. Bayangkan ya, kita baca sebuah kitab hadis, tetapi hadis itu disambung-sambung dijadikan sebuah novel. Remaja akan suka baca. Saya remaja tua pun suka baca. Maksudnya ibu-ibu kalau beli buku ni, kalau jenis tak suka baca buku pun, cuba baca buku ni. Bab yang pertama,
pun dah touching, saya pun ya Allah, Allahu Akbar. Saya biasa baca gambaran Rasulullah wafat. Maksudnya baca buku sirah keadaan ketika Rasulullah wafat. Tapi bila dijadikan novel, tiba sahabat ni kata begini, tiba sahabat ni kata begini, tiba gini. Ustaz Luqman berjaya mewujudkan suasana yang kita boleh bayang keadaan tu seolahnya kita berada di situasi tersebut. Ketika Rasulullah sakit, kita Rasulullah bagi isyarat tangan. Ketika Rasulullah tak keluar daripada rumah. Ketika para sahabat melihat Rasulullah selak, melihat sahabat tengah solat. Ya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu saya kata apa? Perjuangan saya nak bawa buku yang baik ini dalam masyarakat. Ustaz pula biarlah dia banyak dalam gua menulis kan. Masya Allah, Allah Akbar. Sebab saya tak ada kemampuan untuk menulis, untuk bertafakur seperti itu. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk kita ialah berkenaan dengan salat sebagai tiang rumah tangga. Saya diberi di surau ini, Ustaz kata nanti bila masuk isyak kita beri laluan untuk azan, lepas tu saya boleh sambung sampai pukul 12. Boleh ya? Pukul 12 tolak 3. Jadi 9. Patutnya pukul 9 saya kena berhenti. Jadi saya kata tempat lain biasa saya berjaya berhenti 9 suku, 9.30. Kita tengok insya-Allah. Saya tak akan lebih daripada 9.30, 9 suku. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila sebut pasal salat kita dah faham. Dari sudut bahasanya salat, as-salah iaitu ad-du'a. Salat adalah satu bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita kena perasan lah, kita kena sedarlah. Bila kita salat, ia telah merangkumi banyak ibadah dalam satu ibadah. Bila kita salat, kita sedang buat apa? Apa yang kita buat dalam salat? Kita sedang buat apa dalam salat? Betul, menghadap Allah. Masya Allah. Okey, lagi? Kita berdiri, qiyam. Okey, kita berdiri kerana Allah kan. Sebab berdiri banyak sebab kan. Beratur, nak bayar, shopping. Okey. Dalam solat, kalau orang tu satu hari tak baca Quran, mungkin sibuk sangat. Kalau dia solat, dia akan baca Quran. Kalau orang ni sibuk sangat ni, tak sempat nak zikir ni, dalam solat dia akan zikir. Allahu Akbar. Kalau orang ni sibuk sangat sampai tak ada masa fokus sekejap, dia mute daripada dunia, kan, berputus sekejap dengan dunia, maka ketika solat dia akan melakukan perbuatan tersebut secara paksa. Sebab sangat susah sangat kita ini manusia untuk berputus sekejap dengan dunia, untuk jumpa dengan pemilik dunia. Akhirnya Allah jadikan dalam bentuk paksaan, diwajibkan. Kalaulah solat ini tidak wajib, agaknya memang kita daripada awal bangun tidur sampai tidur balik, urusan dunia belaka. Kalau solat tidak wajib. Agak-agak betul tak? Tapi sebab solat itu Allah wajibkan, jadi dia kadang kelang kabut dengan ada tetamu, dengan kita kadang ada program, kadang kerja banyak, kadang kenduri. Tetapi mesti selit juga. Bah, nak solat mana ni? Macam mana? Sama ada solat tu laju ke, tenang ke, tak tenang ke, terburu-buru ke. Tetapi betapa kita ni terikat. Dan kita sangat bersyukur Allah mengikat kita begitu. Dan kita faham bahawasanya sekiranya seluruh makhluk di kalangan jin dan manusia, tak ada satu pun yang sujud dan tidak ada tak ada seorang pun yang solat, tidak terkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Allah tetap yang maha mulia, ya karim. Subhanallah. Maka kita faham bahawa solat itu bukan kerana Allah yang memerlukan kita solat dan menyembahnya, tetapi Allah jadikan solat itu adalah untuk kita, kembali kepada kita, kebaikannya untuk kita. Allahu Akbar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Berapa saat, berapa minit kita boleh ingat Allah dalam salat? Boleh tak daripada awal angkat takbiratul ihram sampai salam, semua ingat Allah je? Isyak ya?
Okey, sila Ustaz azan. Okey, sila Bilal. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suasana handset. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabba hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatan aliyata rafi'ah wa ba'asu maqama mahmuda alladhi wa'antah innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama,
Subhanallah, Allahu Akbar. Di hadapan saya ni ramai juga orang alim yang tidak layak pun untuk saya sebenarnya menyampaikan dan berada di sini. Saya datang sebab amanah, sebab jemputan. Tadi awal-awal tadi tu kan, masa start tadi tu, saya jadi blur sekejap tu sebab ada orang macam ya, kadang-kadang bila start live tu ada je orang yang kecam kan. Jadi awal-awal tadi nampak terbaca pula kecaman orang tu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit lagi. Saya akan cepat sikit sebab saya akan menyampaikan dengan cepat. Saya ada beberapa hajat yang nak kita faham, kita pegang dan kita sentiasa istiqamah untuk beramal. Semuanya berkaitan dengan solat. Walaupun dah banyak kali dah ulang dalam kuliah, tetapi boleh jadi di antara kita ada yang tak pernah dengar. Yang kedua, memang manusia sifatnya adalah lupa. Dan memang peringatan adalah satu perkara yang bermanfaat. Dalam firman Allah, berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu tanfa'u lil mu'minin, memang bermanfaat bagi orang beriman. Orang beriman ciri-cirinya dia tak jemu diberi peringatan, walaupun perkara yang sama, walaupun perkara yang sudah dia tahu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tadi azan, Masya Allah. Kalau ikut sejarah azan, memang tajuk solat ada kaitan dengan keluarga, tapi saya tak kupas sangat solat kaitan dengan keluarga. Secara umumnya, kalau solat kita baik, maka keluarga akan baik. Siapa yang memperbaiki kualiti solat, dia sedang memperbaiki kualiti seluruh hidup. Sama ada pekerjaannya, rezekinya, dari segi komunikasinya, dari segi kekeluargaan ke, semua sangat mempengaruhi. Secara umum, sebelum saya nak pergi kepada dalil-dalil hadis Nabi yang sahih dan juga firman Allah berkaitan azan, kemudian wuduk, kemudian salat. Dan apakah kelebihan-kelebihan bila kita melakukan rutin-rutin yang melibatkan salat, begitu juga dengan wuduk. Subhanallah, apakah kebaikannya dari sudut janji Allah dan Rasulullah dan juga dari sudut sains sikit kita masuk. Muslimin muslimat, siapa yang komunikasi dia dengan Allah dalam solat, dia baik, maka komunikasi di luar solat juga akan baik. Jadi kalau kita melihat ada anak kita ataupun diri kita ada masalah komunikasi, subhanallah, perhatikan solat. Dia akan nampak sama. Orang yang solatnya bila baca zikir ataupun bila baca Al-Quran laju kelang kabut, dia juga seorang yang laju dan kelang kabut di luar solat. Dia tidak tenang. Sebab itu kita ada nampak orang solat laju. Kita ni baru 2 rakaat dia dah habis dah kalau solat 4 rakaat. Kita tak tahu macam mana dia baca Al-Fatihah sangat laju. Subhanallah. Kena jaga dalam solat itu. Kita tahu kita bercakap dengan Allah. Kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, baca Quran. Sebab semua itu kalamullah. Kalau kita pula nak bercakap dengan Allah, solat. Betul kan? Haram siapa-siapa yang lalu di antara wilayah kita dengan Allah, antara kita dengan sujud. Lalu atas tempat sujud diperlukan, bolehlah lalu. Tapi antara kita dengan Allah, itu soalnya kita ni sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai mana yang pertama dia baca dengan sangat laju, boleh jadi tak sah solat kalau tidak tepat. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir maliki yaumiddin kana berikan Allah dah siap dhalin. Allahu akbar, subhanallah subhanallah. Kalau saya nampak anak saya kadang-kadang kan baca tahiyat, subhanallah, yelah yang kecil-kecil tu kan, laju. Kita cuba baca, kita nampak dia solat kan. Kita baru separuh dia dah habis. Apa yang saya buat, kita dah tahu 7 tahun kena ajar solat, 10 tahun dah boleh pukul. Jadi kalau 10 tahun, 9 tahun dia masih buat lagi, apa yang dibuat adalah suruh ulang je. Sebagaimana Nabi didik sahabat juga suruh ulang. Kan ada kisah tu, bila Nabi dah berkumpul ada sahabat yang baru datang, lepas tu dia solat dengan laju. Bila dia duduk bersama dengan majlis Rasulullah, kata pergi solat, kamu belum solat. Dia pun pergi solat dan dia solat dengan laju tanpa tamakninah. Kali kedua dia datang, Rasul kata pergi solat, kamu belum solat. Padahal dia tahu, Rasul nampak dia solat. Tetapi solat tanpa tamakninah, solat dengan sangat laju.
Jadi kaedah tak payah pukul, tak payah marah, suruh ulang saja. Saya perhatikan itulah yang paling berkesan bila didik anak buat solat, suruh ulang balik. Kadang tu kita solat jemaah kan, kita cuba pasang telinga sikit. Anak kita keluarkan suara tak masa baca rukun qauli? Kalau masa zikir tu, itu sunat hayat, Al-Fatihah, At-Tahiyat, keluar tak suara? Sebab bukan suara yang kuat. Sekurang-kurangnya kalau kita duduk sebelah tu, kita boleh dengar. Saya concern kalau tahiyat, kadang Al-Fatihah mereka masih ingat. Tapi tahiyat tu, kadang mulut je gerak. Tapi tak ada suara yang halus tu, yang keluar. Sebab dia rukun qauli, perkataan mesti keluar. Yang besar ke, yang kecil ke, kena ulang balik. Alah Umi, tolonglah. Nak ulang balik 4 rakaat tu bukan senang. Nak ulang balik 3 rakaat. Saya kata tak ada, ulang sekarang. Dan Umi akan tengok. Oh, punyalah tertik, baca dengan jelas apa semua. Bila kita melatih anak kita jaga komunikasi dengan Allah dalam salat, insya-Allah dia seorang yang akan mempunyai komunikasi yang baik di luar salat. Orang yang memahami bacaan dalam salat, kesan dia sangat luar biasa. Kepada dirinya dan kepada orang yang dia berkomunikasi. Ramai mana orang di kalangan kita ni dah solat 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun belum memahami bacaan dalam salat. Habis tu yang sama ni dia bercakap dengan Allah ataupun dia berdoa dengan Allah, dia minta apa dengan Allah? Tak faham masuk Al-Fatihah, tak faham masuk At-Tahiyat, tak faham masuk doa kunut, tak faham maksud duduk atau dua sujud, Subhana rabbiyal a'la, tak faham maksud, Sami Allahu liman hamidah, tak faham maksud. Mungkin muslimin-muslimat tuan-puan kata, yalah ustazah, tak apalah ustazah. Ustazah bolehlah faham, ustazah belajar bahasa Arab, ustazah sekian-sekian. Saya mula memahami dan menghafal bacaan dalam solat, setiap maksud, setiap perkataan masa sekolah menengah. Belum jadi ustazah, hanya pelajar. Bukan sebab ada silibus, bukan sebab tu, sebab saya dengar ceramah. Saya nekat untuk setiap perkataan dalam solat wajib ingat. Allahu Akbar. At-Tahiyat yang kita baca, kalau kita nak tasmih, kalau kita cakap, okey, siapa yang lulus tasmih tahiyat dengan maksud, boleh balik. Agak-agak berapa orang boleh balik? Semua tak boleh balik. At-Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-Tahiyat, itu maksud apa? Siapa tahu maksud At-Tahiyat, perkataan tahiyat tu sendiri? Ya. At-Tahiyat, segala kehormatan. At-Tahiyatul mubarakatuh, segala keberkatan. Lagi? At-Tahiyatul mubarakatuh, salawat, segala rahmat. Salawatut tayyibat, segala kebaikan. Tulillah, di sisi Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas sekalian para nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami. Semualah muslimin muslimat. Okey, kita tak nak kupas panjang yang tu. Malu kalau kita kata kita ini hamba Allah. 50 tahun salat, 40 tahun salat, 30 tahun salat. Apa alasan kita untuk tidak faham bacaan dalam salat? Agak-agak ada tak alasan yang kukuh dan kuat? Kita boleh faham perkataan bahasa Inggeris. Kita boleh faham perkataan bahasa Inggeris dah banyak tuan-puan sekalian. Kalau suruh tulis apa perkataan? Ayu ni. Mungkin ada 100 perkataan. Cuba hitung perkataan di dalam solat ada berapa. Itu adalah bahasa Al-Quran, kitab kita. Dalam itu zikir-zikir memuji Allah. Allahu Akbar. Rabbi ufili, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajibuni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Warzuqni, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, wa'afu'ani, berilah kesihatan kepadaku dan maafkanlah aku. Ada wa'afili, dan ampunilah aku. Dalam bacaan doa antara dua sujud, semua yang kita perlu ada dalam tu. Kita memang memerlukan Allah tutup aib kita. Allah naikkan darjat kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Kita nak rezeki daripada Allah. Kita nak afiat, sehat tubuh badan. Tetapi kita solat berapa kali baca tu, kalau kira umur kali 5 kali, lepas tu berapa rakaat, berapa bilion kali, masih tak faham apa alasan kita bila berhadapan dengan Allah besok. Allahu Akbar. Ini bukan perkara main-main.
Saya pernah jumpa ada satu syarikat ni jemput ceramah, lepas tu kan CEO tu ajak masuk dengan suami lah ke bilik dia sebab ada hajat lain. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya tahun ni sebab PKP keuntungan kurang sikit. Daripada contoh 400 juta kurang jadi 300 juta macam tu lah. Bukan kurang sikit tu ibu-ibu ya, kurang sikit tu ratus juta. Lepas tu dia kata, saya saya mewajibkan, maksudnya menyarankan sampai mewajibkan, ada kaedah dia buat, staff memang kena memahami bacaan dalam solat. Dan saya dapati kesan kepada produktiviti kerja sangat bagus. Siapa yang pernah beli buku? Saya ada satu buku sebab dulu ketika kerja di JAKIM, kerja di Jawatan Agama Islam Negeri Sembilan, saya salah seorang panel yang perlu menyiapkan satu modul kaunseling keluarga sebab masa tu runding cara kan. Saya buat modul teraputi masalah rumah tangga dengan solat. Itu modul yang saya buat. Jadi banyak buku beli, berpuluh-puluh. Dan buku sains saya sudut itu semua gabung bab solat ni. Lepas tu bila saya bentang, mula-mula mereka macam tak boleh nak terima. Saya kata pengalaman saya handle banyak masalah rumah tangga, settle dengan solat. Datang ngadu masalah ni, saya akan selesaikan dengan solat. Tuan pergi masjid. Apa kaitan dengan masjid? Saya pun terang. Kaitan solat dengan masjid, kaitan masjid akan berubah ni. Tuan, mungkin tuan ada masalah solat gini-gini. Kalau yang tak solat, memang jelas lah. Memang akan bermasalah. Kalau pun rumah tangga dia bahagia, tapi tak tenang. Nampak bahagia, tapi tidak tenang. Tidak ada ketenangan bagi sebuah rumah tangga yang bahagia kalau tidak solat. Dan hati tidak boleh menipu kalau dia tenang ataupun tidak. Bahagia ni boleh jadi sebab harta. Boleh jadi sebab nafsu. Dan mereka tak boleh mengenal pasti bahagia hakiki ataupun tidak. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu bila bentang, Masya Allah, akhirnya panel-panel ni kata, Ustazah, tajuk ni agak berat kalau orang yang tak betul-betul faham, tak dengar betul-betul, untuk bawa bagaimana solat boleh menyelesaikan semua masalah, tapi itulah yang terbaik, itulah yang sebenar. Antara salah satu buku daripada 3 orang profesor daripada UM, solat, tajuk dia solat saintifik. Bukan, saya tak ingatlah tajuk dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Dia keluarkan 2 jilid. Profesor Fatimah, Profesor Abu Bakar, Profesor Institute. 3 orang doktor ni dia pakar dalam bidang masing-masing. Ada pakar otak, ada pakar keseimbangan badan, ada pakar masing-masing lah. Semua ni saintis. Buat kajian terhadap pergerakan dalam solat. Dan semua responden tu, ada yang dia ambil responden yang solat seorang dengan solat jemaah. Dipakaikan macam-macam alat. Penuh ni alat dekat otak, alat dekat jantung. Satu badan ni alat. Perbezaan yang sangat besar kepada jantung, kepada mental, kepada posisi badan, kepada keseimbangan badan, kepada mengikut kajian masing-masing. Solat seorang dengan solat jemaah. Sebab mereka ni saintis. Dan salah seorang non-Muslim. Ni Cok tu. Cuba carilah. Lepas tu, subhanallah, mereka buat pula kajian. Perbezaan orang yang solat, memahami bacaan dalam solat dengan tak memahami bacaan. Perbezaan yang sangat banyak ketara. Mereka pasang alat lah. Yang seorang ni, faham bacaan dalam solat dan dia masa solat, dia cuba memahami. Dia bawa maksud sekali. Yang ini memang tak faham, baca je, hafal je. Dari sudut ketenangan, dari sudut jantung, dari sudut otak, bacaan-bacaan, ketara berbeza. Allahu Akbar, subhanallah. Bukankah rumah tangga ujian terbesar? Yang pertama memang kaitan dengan akidah. Kaitan dengan akidah masalah rumah tangga. Apabila timbul ujian ataupun masalah tak sefahaman ke tak itu ke tak ini, akidahnya apa? Ujian ni datang daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum rasa nak marah dengan suami, nak marah sangat dengan isteri dengan sikap buruk, nak marah sangat dengan anak, orang yang mempunyai akidah yang kuat,
Inna lillah dulu yang dia sebut. Ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan kepada Allah. Lepas tu dia ingat pasaknya adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka itu buruk sangat, sebab itu Allah tak bagi. Boleh jadi apa yang kamu tak suka itu ia baik bagi kamu, kamu tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Sebenarnya banyak sangatlah pasal akidah yang boleh mengukuhkan sebuah rumah tangga, sehingga seorang isteri sangat kuat untuk redha dan memaafkan suami, beri peluang untuk berubah dan tidak ungkit. Tidak ungkit. Sebab kadang-kadang orang yang nak berubah jadi baik, dia fed up sebab dia ungkit balik kesilapan dia, dosa dia, kesalahan dia, dia ungkit balik. Seorang suami kuat memaafkan isteri kerana sedar isteri adalah amanah. Bukan bila isteri tak mengikut cita rasa, isteri buat sesuatu perkara yang menyakitkan hatinya, lalu fikir satu je cerai. Tetapi pasal akidah itulah yang menguatkan sebuah rumah tangga. Allahu Akbar. Kita baru kupas dari sudut komunikasi di dalam solat mempengaruhi komunikasi di luar solat. Orang yang tenang dalam solat, dia juga tenang di luar solat. Orang yang bersistematik solatnya, di luar juga dia seorang bersistematik. Orang yang bersih ketika solat, dia juga seorang pembersih di luar solat. Dan kita dapati ramai orang, Masya Allah, ialah pakaian solat dia jaga dan sebagainya. Bukan itu saja, kebersihan, kesucian. Bukan dari segi pakaian saja, melibatkan taharah kan. Orang yang boleh fokus ketika solat, dia juga orang yang fokus di luar solat. Kalau ada anak bermasalah dalam fokus belajar, kita boleh tengok masa solat pun mata dia melilau, kejap garu, kejap itu, kejap ini. Cuba pujuk, cuba bila dia solat perhatikan, selalu tegur. Alah, budak-budak kita bercakap tak ada masalah. Contohlah saya sebut Imran, berhenti gerak. Tapi kalau kita solat juga, sebab selalunya semua pergi masjid, pergi surau. Suami bawa anak lelaki semua pergi surau. Kita semayang dengan anak perempuan kan, sebab ada anak yang kecil. Tapi ada waktunya kita akan semayang di rumah. Jadi kalau saya nampak yang lelaki tu ada beberapa orang bergerak banyak, memang saya suruh ulang balik. Lepas tu dia serik. Lepas tu kita boleh tengok mata dia melilau. Boleh jadi di dalam kelas pun mata melilau, tak fokus. Orang yang tak boleh, susah nak fokus dalam solat, dia juga susah nak fokus di luar solat. Orang yang boleh berusaha solat dengan sempurna, dia juga seorang yang berusaha menyempurnakan tanggungjawabnya di luar solat. Kita mungkin sangat susah dan mungkin tak pernah, wallahu alam, kita boleh capai solat daripada awal sampai akhir tak ingat langsung dunia. Wallahu alam, itu sangat susah. Mungkin pernah kot sekali dua, wallahu alam. Tetapi berusaha untuk khusyuk, itulah khusyuk. Itu kalam hukama, kalam ulama. Kita berusaha untuk khusyuk, itulah khusyuk. Bila lari, tarik balik. Bila lari, astagfirullah, fokus balik, fokus balik. Sama di luar salat. Bila kita nak buat satu pekerjaan, kejap lari, lepas tu fokus balik. Kan, tengah menulis, lari, fokus balik. Tapi kalau kita orang yang tidak berusaha untuk capai fokus dalam solat, itulah yang jadi di luar solat. Kerja tak selesai dengan sempurna. Kerja ni tak siap lagi, dah pergi lompat kerja lain, pun tak siap, buat benda lain. Tak pernah berhasil dengan sebaiknya. Lompat dan sebagainya. Boleh faham ya maksud yang cuba saya sampaikan? Orang yang lemah lembut di dalam solat, dia juga lemah lembut di luar solat. Bayangkan pergerakan dalam solat sebenarnya sangat lemah lembut. Nak duduk tu kan sopan je. Macam nak datang meminang kan, cara duduk di antara dua sujud kan. Kan ada yang duduk bersila masa nak sangkut cincin. Mesti duduk sopan macam duduk antara dua sujud kan. Allahu Akbar. Saya kalau anak perempuan solat laju tak lemah lembut, memang lemah lembut. Solat kena lemah lembut depan Allah. Kalau depan tetamu boleh lemah lembut kan. Esok lagi lah lemah lembut, macam tak pijak tanah kan. Kalau time nak meminang tu, nak merisik ke apa ke, bakal mak mertua, pengalaman kita kan. Ni dengan Allah kena lemah lembut. Maksud saya pergerakan tu, adakah yang laju ini kan, tapi lemah lembut lah. Lemah lembut, duduk lemah lembut. Saya kata lemah lembut di luar solat pun lemah lembut macam tu. Sebab itu sebenarnya dengan mendidik dan membentuk solat dengan sempurna, dengan terbaik, sedang membentuk karakter yang terbaik di luar solat.
Dari sudut zahir, dari sudut dalaman, dari sudut fokus, semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Sekarang pukul berapa? 9:04 minit. Okey, ada 10 minit. Boleh ya? 9 suku insya-Allah. Muslimin muslimat, tadi kita baca doa selepas azan. Hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'u nida, Allahumma rabb hadhi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah." Ini dalam satu matan hadis. Yang kita baca tu maksudnya ada dalam riwayat dan matan hadis yang lain. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar azan lalu berdoa, yang doa yang kita baca lepas azan tu, lulus ataupun terjamin, ataupun Nabi sebut halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, soalannya luluslah baginya syafaatku di hari kiamat, ataupun wajiblah baginya syafaatku di hari kiamat. Jaminan yang kuat bagi orang yang istiqamah, lepas azan je baca doa selepas azan. Okey, itu pertama. Maksudnya solat ni dah bermula kebaikan dan keajaiban dan semualah janji-janji Allah. Apa yang kita perlu di dunia dan di akhirat bermula daripada azan, kemudian kita perhatikan wudu. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalil wudu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, panjanglah ya. Perintah Allah berkenaan dengan wudu, dan di hujung ayat tersebut Allah berfirman, sesungguhnya kami bukan mahu membebanimu ataupun menyusahkanmu, tetapi kami ingin menyucikanmu dan menyempurnakan nikmat ke atasmu. Allahu Akbar. Boleh cari surah Al-Maidah tentang kewajiban wudu, dan hujung perintah wudu Allah berfirman, sesungguhnya kami bukan ingin menyusahkanmu, bukan ingin menyukarkanmu dengan ambil wudu tu, tetapi kami ingin menyucikanmu dan menyempurnakan nikmat kami ke atasmu. Sebab itu para saintis yang bukan Islam, orientalis, adalah satu kumpulan pakar-pakar yang dibayar khusus untuk mencari kekurangan Islam. Dari sudut ibadah, dari sudut semula sistem Islam ni. Masya Allah. Jadi mereka ni cuba cari keburukan-keburukan daripada ibadah-ibadah kita. Dan apabila mereka mengkaji tentang bab wudu, subhanallah, mereka dapati wudu adalah, kalau bab solat terlalu banyak lah, tuan-puan kena baca lah, kena cari. Saya dulu masa nak siapkan modul tu, obses sangat mencari dari sudut sains. Tak salah kalau kita belajar dari sudut sains, tetapi matlamat utama ubudiyah kepada Allah. Solat itu wajib. Jangan letakkan nak dapat kebaikan sains, barulah niat solat kerana Allah. Itu memang tidak dibenarkan, tak sah lah. Niat kerana Allah di waktu yang sama mendapat manfaat dari sudut sains. Sebab itu bila saya belajar solat mengikut kaedah yang dikaji oleh para saintis, cara rukuk muslimin muslimat, balik nanti cuba suami tengok, ambil gambar ke, ramai yang rukuk membongkok. Kalau kita tengok masa rukuk ramai bongkok, itu tulang belakang sepatutnya lurus. Dan dikatakan sifat salat Nabi bila rukuk, letak air dalam gelas tak terbalik. Ramai yang rukuknya bongkok. Bila bongkok bagi kesan kepada struktur badan. Masya Allah. Bila kita meluruskan tulang belakang, di situ ada saraf tunjang, seluruh badan kita tu, organ-organ, batang tubuh dan sebagainya. Maksudnya ada yang lari-lari terkucir-terkucir tu, dia akan dibetulkan. Sujud, keadaan sujud, bagaimana keadaan berdiri, dada kita dibuka. Kan ramai yang bila solat, ini tak pedih, tak payah betulkan, tak apa. Bila solat tu kan, dia membongkok tu, Allah, tak letih ke bongkok? Bayangkan bila solat, kita kan, yang ni lah boleh angkat sikit. Kita duduk tegak. Ni, kan kalau kita buat senam makan, kita suruh duduk tegak kan. Muslimat, cuba duduk tegak. Okey, sekarang duduk tegak, macam dada bagi tegak, buka sikit. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang bongkok balik. Aduh. Bongkok betul-betul bongkok. Okey, tegak. Ada rasa tak perbezaan antara tegak dengan bongkok? Ramai mana orang daripada awal solat sampai akhir bongkok macam itulah.
Ini semua mempengaruhi ni, bagi tekanan, saluran darah, otot-otot. Jadi bila saya hadir khusus yang para yang saya sebut nama-nama tadi tu, Masya Allah, duduk dengan bila kita menegak, kita duduk tegak apa semua ni, pembuluh-pembuluh darah dibuka, aliran darah seluruh badan berfungsi dengan baik, dia membantu khusyuk. Badan kita akan rasa relax, rasa tenang. Sebab itu Nabi sebut arihna bis salah, mari berehat dengan salat. Tapi kita pula, bang rehat kejap nanti baru solat. Rehatlah kejap bang, letihlah nanti salat. Tapi Nabi ajak sahabat arihna bis salah, mari kita rehat dengan salat. Yang kena tunduk bukan bahu semua ya, yang kena tunduk kepala saja. Duduk tegak, kepala tunduk. Ini badan kita ni sama bila rukuk tu. Sebab itu dulu saya kerap buat kursus tertutup dengan muslimat. Betulkan tulang belakang masa rukuk. 2 minggu kita akan rasa kesan sakit, urat tertarik tu. 2 minggu berdenyut-berdenyut. Dulu sebelum sibuk macam sekarang lah, selalu buat kursus tertutup untuk muslimat, betulkan pergerakan dalam solat. Ada yang dah lama tak boleh solat berdiri, elok, akhirnya boleh. Sama bila kedudukan sujud, kedudukan duduk atau sujud. Bahkan yang saya sebut tu, 3 orang profesor pada UM tu tadi tu, perbezaan bila jari tu dilipat belakang dengan tak dilipat, ada perbezaan kepada saraf, otot dan semuanya. Sebab itu orang yang menjaga kualiti solat, dia akan cek, dia akan belajar, dia akan baca mana sifat solat yang paling hampir dengan sifat solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahu akbar. Tiba-tiba kita rasa macam banyak pula tak tahu bahasa solat kan. Sunat hayat, sunat ab'ad, kadang-kadang tertukar lagi ya. Masya Allah, Allahu akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya tahu masa dah makin suntuk. Bila pasal wudu, kan kita akan gosok kan seluruh anggota badan. Tapi saya rasa macam sedap berdiri lah pula adik. Berdiri ya? Okey. Tak apa, kamu tak payah tegakkan. Kamu cuma macam tu je lah. Okey, subhanallah. Perhatikan, anggota wudu adalah anggota yang terdedah kepada penyakit dan terdedah kepada dosa. Penyakit akan berjangkit adalah melalui anggota-anggota yang terlibat dengan wudu. Betul tak ni? Ada tak? Oh, penyakit ni berjangkit melalui lutut. Ada tak? Melalui pinggang? Tak ada. Semua anggota wudu adalah anggota yang terdedah kepada udara, cahaya. Bahagian muka, telinga, penyakit berjangkit ada melalui telinga, hidung, mulut, tangan dan kaki. Betul atau tidak? Dan semua anggota inilah juga yang terlibat dengan melakukan dosa. Anggota ni je. Subhanallah. Mata, hidung, mulut, telinga, lidah, tangan dan juga kaki yang melangkah. Allahu akbar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Panjang hadisnya. Iza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu, sampai akhir hadis. Nabi bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwuduk kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama akhir titisan air wudu. Apabila dia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut bersama air wudu atau bersama akhir titisan wudu. Apabila mencuci kakinya, akan keluar daripada setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudu atau bersama titisan akhir air wudu. Selesai daripada wudunya dan keadaan suci dan bersih daripada dosa. Daripada waktu subuh, waktu zuhur banyak tak dosa kita buat? Banyak. Ambil wudu, Allah gugurkan dosa. Antara tempoh itu kita terdedah kepada cahaya dan udara. Sebab itu dikatakan umat Islam adalah, bila mereka kaji, umat yang paling bersih dan paling sehat. Tetapi sebab kita tak ambil wudu ikut sunnah Nabi. Ambil wudu istisyak ni, ramai yang tak buat. Ramai yang macam mana? Ambil wudu, dah laju-laju tu, basuh hidung tu, padahalnya memasukkan air ke dalam rongga hidung. Sedut tangan kanan, sedut tangan kiri, keluar. Itu cara sunnah Nabi. Kalau tangan kanan sedut, tangan kanan juga keluar, lepas tu dah kena dah ni kotoran ni, lepas tu tak dah balik, sedut balik kotoran tu. Faham tak? Subhanallah, banyak mana masuk macam-macam ni dalam rongga ni.
Betapa Allah memelihara dan menjaga hamba-Nya sampai tahap begitu sekali. Sebab itu bila firman Allah berkenaan wuduk, kami bukan ingin menyusahkanmu, tetapi kami ingin menyucikanmu dan menyempurnakan nikmat kami ke atasmu. Sebenarnya terlalu banyak nikmat dan rahmat terkandung di dalam wuduk. Sangat banyak. Memang ada buku, banyak kajian terhadap keajaiban wuduk. Kulit bila bersentuh, kita tahu organ paling besar adalah kulit. Sebab apa kita kena sapu, bukan cucuk-cucuk macam ni. Bila kulit terkena air, ada tindak balas kimia, lepas tu digosok-gosok pula, kesan sampai ke bawah. Kenapa air kena kepala? Tak ada rambut tak apa, ni kepala, tempat biasa haba berkumpul. Bagaimana suhu badan dikawal dengan wuduk bila dikenakan kepada kepala? Subhanallah, Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala sangat cintakan pada kita, sebab itu wuduk itu adalah untuk kita. Zahir dan batin. Batinnya adalah dosa akan digugurkan. Dan ada kajian, subhanallah, mereka test alat pada contoh sebelum ambil wuduk dengan selepas ambil wuduk. Mereka test. Dari sudut cas negatif positif. Sebelum ambil wuduk negatif banyak, lepas ambil wuduk berbeza. Sebab rupanya kalau kita perasan, kalau kita banyak buat dosa, badan kita lemah nak buat ibadah. Bila banyak mata tengok benda yang tak elok, baca Quran 10 minit, 15 minit dah ngantuk. Tak kuat. Allahu Akbar. Kalau lidah banyak mengumpat orang, susah nak zikir. Walaupun bawa kereta, tak ada buat apa. Tapi lidah tu automatik diam. Zikir sekejap, astagfirullah, dah diam balik. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi, dari sudut zahirnya, Allah memelihara kesihatan kita. Koma tu, ramai yang komolah betul-betul. Keluarkan betul-betul. Sebab itu masa ambil wuduk, air tu kena ambil yang kecil. Janganlah besar. Bila besar tu yang kita bekerja-kerja dengan air tu. Takut membazir. Kalau ditadahlah air tu, boleh 1 baldi, 2 baldi tu air yang berlalu saja tu. Sedangkan Nabi dah pesan, jangan membazir ketika wuduk. Nabi tegur pada sahabat. Nabi kata, walaupun kamu ambil wuduk di air sungai, kalau kita fikir air sungai besar, banyak mengalir tak berhenti pun, Nabi pesan suruh berjimat. Bukan kesan pada air tu. Kalau kita kata biar air saya bayar ya, bukan pasal air tu, tapi pasal pada jiwa dan roh kita. Ambil perkara sunat, membazir itu dibenci oleh Allah. Kita buat perkara tu dalam keadaan buat ibadah. Allahu Akbar. Dan doa selepas wuduk, hadis Nabi SAW, Masya Allah, Nabi bersabda doa selepas wuduk. Hadis sahih riwayat Muslim. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbihu ila akhir. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca, barang siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, sempurnakan wuduk, kena usaha sempurnakan wuduk, summa yaqul, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Tapi kita ada tambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahirin wa ja'alni minat ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang yang menyucikan diri, orang yang bertaubat, orang-orang yang baik. Masya Allah. Nabi sebut, barang siapa yang selepas berwuduk, barang siapa yang mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduknya, buat semua yang sunnah, sempurnakan wuduk, ambil wuduk betul-betul, subhanallah, lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, itu ada dalam matan hadis yang lain. Tetapi yang sahih yang kita baca riwayat Muslim ini, Nabi sebut, illa futiyat lahu abwabal jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Nabi kata, akan dibuka baginya 8 pintu syurga, dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak masuk. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Apa tugas kita ni sebagai penutup ni? Penutup dah. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebab apa Allah beri kelebihan kepada wanita? Kelebihan wanita ni, dia teliti. Dia suka cari salah. Untuk dibetulkan. Bukan cari salah untuk dihina, bukan untuk direndahkan, untuk dibetulkan. Ini satu sikap yang sangat bagus. Saya rasa ibu-ibu yang suka intai-intai anak ambil wuduk, intai-intai anak solat, intai. Tapi kalau ayah ada sikap ni, Masya Allah.
Kalau asbab kita lah anak itu ambil wuduk dengan baik, sepanjang dia ambil wuduk 20 tahun, 30 tahun, dapat pahala mengalir kepada kita tanpa henti. Sebab asbab kita lah yang ajar dia ambil wuduk dengan betul-betul. Kadang tahu anak pergi ambil wuduk, follow lepas tu intai. Kadang lepas ambil wuduk, selak tengok. Kenapa buku lali ni tak kena ni? Ni kenapa ni tak sampai ni? Kadang siku. Yang umur 7 tahun, 8 tahun kan? Budak lelaki kadang-kadang tu nak laju, tak kena siku. Gini je, sapu. Masya Allah. Lepas ambil wuduk, baca tak doa? Kadang ingatkan suami, abang baca tak doa tadi? Saling mengingatkan. Tulislah besar-besar kat rumah ke? Sebab kita kata apa? Nak masuk syurga sekeluarga kan? Ini Allah dah sediakan. Siapa yang mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduk lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak masuk. Ada orang datang cerita macam-macam masalah rumah tangga. Saya kata betulkan wuduk, ambil wuduk betul-betul. Dan Ustazah, apa kaitan masalah saya dengan wuduk ni? Apa kaitan ni? Saya kadang ada masa saya jelaskanlah. Dulu kerja runding cara kan, kaitan-kaitan gini-gini. Tapi kadang-kadang tu saya kata, Encik buat dulu. Cik buat dulu apa yang saya cakap, ataupun puan-puan buat dulu. Kadang kita tambah jugalah. Dari sudut doa lepas azan. Doa lepas azan dijamin dapat syafaat Nabi kan. Lepas tu doa iftitah, langit, pintu langit terbuka. Kemudian begini-begini. Kalau yang lelaki saya kata pergi solat jemaah. InsyaAllah masalah encik selesai. Memang tak nampak kaitan. Tetapi banyak kes, alhamdulillah Ustazah, memang betul. Alhamdulillah selesai masalah. Yang tak ada kerja, yang rezeki sempit, yang masalah isteri degil, anak bermasalah. Betulkan solat, pergi solat berjemaah bagi lelaki di masjid itu lebih afdal daripada solat berjemaah di rumah dengan isteri. Subhanallah, Nabi kata melangkah ke rumah Allah, kalau melangkah ke masjid nak solat ni, dah digugurkan dosa, diangkat darjat, lepas tu dicatat sebagai pahala sedekah. Belum sampai rumah Allah. Masuk rumah Allah didoakan 3 oleh para malaikat. Allahumma ufillahu warahmu wa tub alaih. Saya kata boleh jadi sebab dosa kita ujian yang tak henti ni. Dosa kita. Encik duduk masjid sekejap, encik menyandar dekat tu, malaikat yang mendoakan. Memang ada kaitan pun dengan pejuang masalah. Kita duduk fokus pada masalah, nak settle masalah tu. Rupanya punca masalah sebenar lain. Solat, hubungan dengan Allah. Yang itu kesan daripada punca. Kan banyak penyakit. Nampak ingat sakit ni, bila cek-cek, oh rupanya sakit lain. Sebab simptom tu, okey merujuk sekian-sekian. Ramai yang bila nampak masalah rezeki, dia masuk kursus sana, masuk kursus ini, masuk ni. Bila datang runding cara, saya akan tanya bab solat. Saya akan tanya zakat bagi tak? Tanya rukun Islam je. Saya kata tu punca. Saya tak tahulah kenapa gini, ada masalah. Tu je encik. Sebenarnya kita ada masalah dengan pemilik rezeki, iaitu solat, maka rezeki kita bermasalah. Masalah kasih sayang dalam rumah tangga, ada masalah dengan pemilik kasih sayang, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Jadi ada masalah kasih sayang dalam rumah tangga. Saya cakap dekat suami yang kalau tak solat, tinggal kejap solat. Kalau encik tak tunduk kepada Allah dengan betul-betul, jangan harap isteri akan tunduk pada encik. Encik mengharap ketaatan daripada seorang isteri, encik sendiri tak taat kepada Allah. Kalau encik perbaiki diri encik, betul-betul pergi jumpa Allah di rumah Allah, Allahu Akbar, Allah yang akan tundukkan hati isteri dan anak-anak. Rizki akan datang bagi orang yang menjaga hubungan dengan segala-gala, pemilik segala-galanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak sebenarnya, sangat banyaklah ilmu berkenaan dengan solat. Saya minta maaf pada Ustaz Luqman. Ustaz sebenarnya mengharapkan dibaca buku ni. Semua pegang buku ni kan. Tuan-puan, saya tak baca, dah ada warning. Okay. Cuba buka muka surat 209. Okay, saya duduklah pula ya. Bismillah. Okey, lebih kurang dalam 224, lebih kurang dalam hampir 5K lah yang hadir secara live, campur TikTok, IG dan MB. Masya Allah, terima kasih ya. Muslimin, muslimat mata Allah sekalian. Duduk macam Ustazah nak panjang lagi. Tak. Saya cuma
saya tak akan kupas tuan-puan muslimin-muslimat. Saya cuma nak tunjukkan betapa buku ini terlalu banyak ilmu yang berharga. Selagi mana kita tak belek, kita tak tengok, kita tak tahu betapa bernilainya buku ini. Muka surat 209, bilik tidur itu masjid, tilam itu sejadah. Nanti bacalah sendiri hadis Nabi itu daripada hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Subhanallah, Allahu Akbar. Cuba baca pesan Nabi pada muka surat 210. Hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhu quburan." Nabi, "Wa la tattakhiduha quburan." Peruntukkan sebahagian solat kamu di rumah kamu sendiri. Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda lagi, jika ada di antara kamu selesai solat di masjid, maka peruntukkan juga sedikit solatnya di rumah. Sungguh Allah akan mewujudkan kebaikan di rumahnya kerana solatnya. Sebab itu solat sunat di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Contoh, solat sunat subuh, solat dulu 2 rakaat di rumah. Sampai ke masjid, solatlah tahiyatul masjid. Ataupun kalau nak sampai di masjid ataupun di surau sebelum azan, dia nak sampai awal, solat sebelum subuh kena lepas azan. Jadi macam mana ustazah, saya nak sampai awal? Bilal pula, solatlah sunat wuduk di rumah. Sayyidina Bilal bin Rabah, telapak kakinya kedengaran di syurga. Hadis sahih muslimin muslimat. Yang Nabi tanya, derapan telapak kaki Sayyidina Bilal itu kedengaran di syurga. Sayyidina Bilal hidup lagi. Rasul cam itu adalah derapan telapak kaki Bilal. Kita cam tak? Kalau telapak kaki suami kita cam tak? Cam. Kalau saya cam. Maksudnya kalau kaki anak tu lain bunyi dia, kaki suami tahu. Bunyi telapak kaki suami, dan letak telefon, dan buat macam sibuk buat kerja. Macam tu lah kan. Masya-Allah. Lepas tu suami saya dah faham. Buat sibuk telefon tu tak sempat off lagi tu. Macam tu kan. Masya-Allah. Kita cam orang yang dekat. Nak kata Nabi SAW sangat dekat dengan sahabat, boleh cam ini telapak kaki Bilal ni terbagi siapa? Nabi tanya, apa amalanmu wahai Bilal? Ada hadis ni, tadi saya hampir nak baca. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Tak apalah, tak jumpa dah. Lalu jawapan Bilal, setiap kali berwuduk, solat sunat wuduk. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa. Lepas ambil wuduk, buat 2 rakaat solat sunat wuduk. Wuduk sendiri ada kelebihan. Solat sunat wuduk itu, salat seolahnya Sayyidina Bilal kan syurga Allah, dijamin syurga. Belum mati, telapak kaki dah kedengaran di syurga. Jaminan syurga lah tu. Jadi antara ciri-ciri orang yang mendapat jaminan syurga adalah beramal dan istiqamah dengan solat sunat wuduk. Besar sangat pahala dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, Nabi SAW berpesan, peruntukkan juga solat sunat di rumah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi suami tu lelaki, ataupun kita dah ada kat rumah solat di masjid, solat di rumah, Masya Allah. Dan Nabi menunaikan solat di dalam bilik tidurnya. Sebab itu ada orang, dia pindah-pindah. Kan dia pindah-pindah. Kat ruang tamu pun orang dia ada solat. Dekat ruang solat memang solat lah. Dalam bilik. Sebab apa Nabi sebut? Akan mewujudkan, Allah akan mewujudkan kebaikan di rumahnya kerana solatnya. Masya Allah, Allah Akbar. Okey, kita tengok muka 211. Nabi solat dekat Maimunah sedang haid. Muka surat 212. Nabi kejutkan isteri solat malam. Bahkan ada cerita Nabi kejutkan anak Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali untuk bangun tahajud. Subhanallah, Allahu Akbar. Nanti tengok, sebab Ustaz Luqman Makhtar, dia akan bawakan cerita berdasarkan hadis Nabi. Itu tengok hadis yang sahih. Kemudian Ustaz akan buat catatan. Di situ kita akan faham kelebihan apabila kita beramal dengan sunnah Nabi. Dia akan berikan penjelasan. Itu yang memudahkan penceramah. Sebab dah terus ada syarah. Cuba baca hadis yang 213 tu. Tunggu baca terjemahan. Hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud. Rasul pernah bersabda, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam, kemudian solat dan turut mengejutkan isterinya. Justru isterinya juga solat. Jika isteri enggan, dia pun percikan air ke mukanya.
Semoga Allah merahmati juga seorang perempuan yang bangun malam kemudian solat dan turut mengejutkan suaminya. Jika suaminya enggan, dia pun percikan air ke mukanya. Boleh praktis malam ni, percik muka air kat suami. Bincang dulu, cakap awal-awal. Takut lain jadi bertukar teromen ke apa ke kan, kena fire. Bang, saya kejutkan awak tahu malam ni lah. Kalau awak tak susah, saya percikkan air. Percik kasih sayang lah, bukan dengan satu baldi kan. Ataupun mungkin kalau percik kan macam terkejut, sapu ke. Ia sangat membantu daripada bangun-bangun. Okey. Lepas tu yang kejut pun tidur. Time jam sampai 10 kali alarm. Yang terjaga 10 minit sebelum subuh. Lagi 10 minit, sempat luka apa jadilah. Macam tu lah. Dia ada pengalaman je kan. Tapi kalaulah sapu air, insya-Allah. Kalau kami lah kadang-kadang buat jadual giliran. Esok awak dulu ya. Esok ni ya. Maksudnya buat giliran. Faham tak? Sebab nak tunggu siapa bangun awal, bangun hujung dekat subuh tu memang kita akan bangun lah. Tapi kalau boleh nak bangun kan sejam awal pukul 4. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi mungkin faktor letih dan sebagainya. Tapi sangat berjaya, sangat berkesan bila sapu dengan air tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi solat lepas asar Ummu Salamah muskil. Tapi kisah tu kena baca sampai sudah. Sebenarnya Nabi jawab kepada kepada Ummu Salamah. Waktu Zuhur Nabi tak sempat solat sunat lepas Zuhur kerana lepas solat ada urusan yang sangat banyak, ada perbincangan, ada pembesar yang datang. Akhirnya Nabi solat lepas asar itu qada solat sunat ba'diyah lepas Zuhur. Memang Nabi larang. Bahkan ada sahabat yang pukul sahabat yang solat lepas asar. Memang tak ada solat sunat lepas asar. Tapi berlaku kerana bagi Nabi telah mewajibkan solat sunat tu sebagai satu kewajipan, jadi Nabi boleh qada. Kita yang tak buat sebagai satu rutin yang wajib tak boleh lah. Tapi siapa yang istiqamah satu amalan sunat, dia boleh qada. Bahkan contohlah kan, kita tak terkejut malam tu, memang istiqamah dengan tahajud. Mudah-mudahan kita solat juga pagi dengan niat tu, Allah beri juga pahala tahajud. Nabi mula solat duduk di hujung usianya, dan banyak lagi lah kisah-kisah Nabi kaitan dengan solat dan bagaimana Nabi mendidik keluarga dengan solat. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya kira sekadar itu. Masya Allah, Alhamdulillah, dah 9.30. Akhirnya betul 9.30. Betul ya 9.30? 9.31. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap, kesilapan dan kekurangan dalam menyampaikan sudah pasti ada. Mohon keampunan daripada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita mohon pengampunan daripada Allah, sama ada saya sebagai penyampai dan kalian sahabat-sahabat muslimin muslimat sebagai pendengar. Kita sama-sama ada melakukan dosa. Dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Kita mohon moga-moga dengan kehadiran kita di majlis ilmu ini, Allah menggugurkan segala dosa-dosa kita, yang besar atau kecil, yang tahu atau tidak, yang ingat atau lupa, yang sedar ataupun tidak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan keberkatan kita hadir ke rumah Allah ini, dek pusing dek, hadir di rumah Allah ini, Allah mengangkat darjat kita di sisinya, dan Allah melindungi kita daripada segala bentuk penghinaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan kami hadir di rumahmu ini, ya Allah, di majlis ilmu, sama ada di sini ataupun di alamannya, ya Allah, maka ya Allah, di kalangan kami ini ada yang sakit, maka berilah kesembuhan. Ada yang sempit, berilah kelapangan. Ada yang sedang susah, berilah kesenangan. Ada yang sedang berduka cita, maka berilah ketenangan dan kebahagiaan. Ada yang sedang lemah, maka berilah kekuatan, ya Allah. Ada yang sedang mencari rezeki, berilah pekerjaan yang baik, yang halal dan tayyibah, dan pintu-pintu rezeki yang terbuka. Ada yang sedang mencari dan menanti jodoh, ya Allah, temukanlah dengan jodoh yang soleh dan solehah. Ada yang sedang menantikan zuriat keturunan, yang menantikan menantu, ya Allah, berikanlah ya Allah rezeki yang baik, ya Allah, kesabaran dan ketenangan menantikan waktu yang tepat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami sedar dan kami faham bahawasanya salat itu adalah sebaik-baik penolong, sebagaimana firman-Mu, ya Allah, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu bis sabri was salah
Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat ya Allah. Namun kami lemah ya Allah dalam menjaga salat, dalam melihat bahawa salat itu adalah segala masalah itu ada penyelesaian dengan salat ya Allah. Maka bantu kami untuk memahami, bantu kami untuk menghafal dan memahami bacaan dan setiap bacaan dalam salat ya Allah. Untuk khusyuk dalam salat, untuk salat di awal waktu ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki sebagaimana dalam hadis Nabi-Mu. Barang siapa yang selama 40 hari ya Allah salat berjemaah 40 hari ya Allah, subhanallah, Allah akbar, maka akan dijamin keselamatan daripada api neraka ya Allah. Maka berilah kami kekuatan sebagai isteri untuk menyokong suami kami ya Allah untuk salat, menyokong, menguatkan untuk salat berjemaah tanpa gagal ya Allah, 5 waktu kali setiap hari ya Allah. Sehinggalah suami kami tergolong dan kami juga ya Allah tergolong di kalangan orang yang mencintai rumah-Mu. Sebagaimana hadis Nabi-Mu ya Allah, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan-Mu ya Allah, iaitu di mahsyar. 7 golongan ini termasuk mereka yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Allahu akbar. Jadikanlah suami kami, jadikanlah lelaki yang hadir dan mendengar sama ini ya Allah, dan juga anak-anak kami ya Allah, zuriat keturunan kami terikat hati dengan masjid, dengan rumah-Mu ya Allah, dan menjadi VIP di mahsyar-Mu ya Allah, mendapat naungan-Mu dan masuk ke syurga-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, kami faham hakikat musibah yang berlaku, malapetaka yang berlaku, kemurkaan yang berlaku kerana betapa ramai umat Islam hari ini yang tidak salat. Betapa ramai umat Islam ini meninggalkan solat berjemaah, lelaki Muslim meninggalkan solat berjemaah di masjid dan di surau ya Allah. Sesungguhnya hadis Nabi-Mu mengatakan sekiranya manusia itu tahu kelebihan solat berjemaah, manusia itu akan pergi ke rumah Allah walaupun dalam keadaan merangkak, sakit tenat tetap pergi, dalam keadaan mencabut undi. Tetapi begitulah ya Allah lemahnya iman kami dalam mengimani, dalam mempercayai kelebihan solat berjemaah di masjid, di surau, di rumah-Mu ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah nekat dan azam pada malam ini ya Allah untuk menitik beratkan tentang bab salat ini menjadi asbab kami semua, seluruh qaryah, seluruh taman ya Allah, bahkan seluruh muslimin, mukminin, mukminat, seluruh keluarga kami akan masuk syurga-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami, pilihlah kami sekeluarga ya Allah, setaman ya Allah, senegeri, senegara ya Allah, masuk syurga-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr, qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masya-Allah ada pengumuman sikit dah. Ustaz Kelantan deh. Kelantan, okey. Tiba. Boleh tutup dek.